Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk cara-cara ataupun cara-cara untuk mendidik anak-anak. Okey. Muqaddimah. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okey, dalam surah ni Allah SWT telah berfirman yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka. Dan malaikat tersebut selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Okey, maka kat sini fa'alaina ta'lim auladina wa ahlina ad-din wa khairu wa ma la yastaghni anhu minal adab. So isi penting ni ialah kita sebagai pemimpin ataupun pemimpin keluarga lah, kita wajib mendidik anak-anak dan isteri kita dalam mentaati perintah agama. Seperti menyuruh mereka melakukan kebaikan, mendirikan solat apa semualah. Tapi mesti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berlandaskan syariat agama yang betul. Sebab anak-anak ni kalau kita salah didik, besar nanti mereka akan buang masalah. Yang lain ni pun sama juga, ayat-ayat Al-Quran dari dalil yang menunjukkan wajib untuk kita mendidik anak-anak. Okey, saya nak ambil hadis dan Nabi juga telah bersabda. Nabi bersabda. Nabi bersabda lah. Wa fil hadis muruhum bis salah wa hum abna sab'a fanajibu alaina litarbiyah auladina bi tariqil Islam. Mafhum hadis ni, Nabi berkata, didiklah anak kamu solat ketika berumur 7 tahun. Didiklah anak-anak kamu ketika berumur 7 tahun. Kerana pada mengikut kajian, setengah kajian mengatakan pada umur sebegini, umur yang sangat sesuai untuk mendidik anak-anak. Mereka mudah mendengar kata dan senang dididik lah. Sebab kalau bawah 7 tahun tu, kita bagi peluang untuk mereka menghabiskan zaman kanak-kanak dengan baik. 7 ni kita tak adalah didik keras sangat, tapi dah boleh menerapkan slow-slow. Supaya besar nanti, senang dia ikut, dia tak melawan. Lepas tu, fanajibu alaina litarbiyah auladina bitariqil Islam. Nabi juga telah tekankan kat situ, kita wajib mendidik anak-anak kita dan ahli keluarga kita dengan jalan Islam, iaitu jalan yang diredai oleh Allah SWT. Sekian, saya serahkan pula kepada sahabat saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang fawaid ta'limu atfalu munzi at-tafulah. Al-awwalu limumarasah qimah al-qim an-niqaya inda al-tafal bisyakil ghairu mubashir yamkin an yahdiqa al-ihtiram wal hubbu lil akhirah. As-sani ja'ala al-atfal aksir wa'yan bidinihim an qarib innahu mislu al-qudrah ala dirasa ma'rifah ad-diniyah biqalbi maftuh. As-sadis imnahu al-walidin mizah fi ta'limu atfalihim li'annahum fahumu ma ta'lamuhu munzi at-tafulah. Ar-rabi' tajnib al-a'rad ghairi as-sihah kharij as-satirah wallati iza taraka duna alaj si sabab darara anhum wa an muassisah asrahum. Maksud dia kat sini tentang faedah mendidik kanak-kanak sejak mereka dari kecil. Yang pertama tadi itu, menerapkan amalan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak secara tidak langsung akan mewujudkan sikap prihatin dan kasih sayang anak-anak itu sendiri kepada orang lain. Yang kedua, menjadikan anak-anak lebih mengenali agama mereka dengan lebih dekat. Secara contoh dia dapat diberikan di sini ialah
seperti mereka dapat mendalami ilmu agama dengan hati yang terbuka kerana mereka telah dididik dari kecil tentang agama mereka itu sendiri dan mereka dapat menerimanya tanpa banyak masalah. Yang ketiga pula, memberi kelebihan kepada ibu bapa itu sendiri untuk mendidik anak-anak kerana mereka sudah memahami apa yang diajar dari kecil. Yang keempat, terhindar dari gejala negatif di luar kawalan yang apabila tidak dicegah dari awal akan mendatangkan kemudaratan yang serius kepada mereka itu sendiri dan institusi keluarga. Wallahualam. Saya serahkan kepada kawan saya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq bin Azharuddin, nombor matrik 049105. Saya akan bentangkan Thariqah Ta'lim Al-Atfal, iaitu mendidik anak secara berhemah. Pada hadis Rasulullah SAW, iaitu potongan dia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang bermaksud kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpin. Seorang amir raja adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarga dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anak. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabnya atas kepimpinannya. So untuk mendidik anak secara berhemah, semua akan main peranan termasuk ibu, ayah, sebab untuk mendidik anak yang kecil bukan mudah. Dia perlu pendekatan yang lebih khusus. Ya'uddu al-ahtimam bitarbiyatil atfal awal buwadiru tamrin saluka atfal ala sawiyatu wal istiqamah haitsu inna hadhil marhalah zata hasasiyatun aliyah fafiha tashkulu dawfi al-atfal famin sahli zin tujihuha ladzalik tahuddu tuwajjahata al-atfal waraghabatahum al-mustaqbili bana'an ala salamati tansyi'tuhum fi asartihi faqad yastati' al-mujtama' an yastarifa jilan jadidan najihan kana amman muhqan nazaran ila tabi'ati tarbiyati abna. Okay, untuk membesarkan anak-anak perlu ada minat. Setelah anak-anak ni kita kena mengetahui perkara pertama tentang perlakuan tingkah laku anak pada tahap dan keadaan anak tersebut. Dia ada level, ada tahap dia. Kerana tahap ini mempunyai kepekaan tinggi terhadap motif anak dalam pembentukan awal anak-anak tersebut. Jadi kalau kita tak tahu tahap anak-anak tu, kita takkan tahu tahap kepekaan dia dan macam mana nak bentuk dia. So ibu bapa perlu tahu tahap kanak-kanak itu pada umur 1, 2 atau 3 atau 4. Ibu bapa dia akan berasa mudah untuk mengarahkannya bila kita tahu. Maksudnya mudah untuk mengarahkannya, maksudnya bukan mengarah anak buat tu, maksudnya itu mudah untuk faham anak tu apabila kita dah tahu tahap dia macam mana. Kalau budak kecil, mungkin kita cakap boleh tolong dia, minta tolong senang-senang, kita bagi upah gula-gula. Atau budak besar, kita minta tolong perkara yang tak susah bagi dia dan boleh memudahkan ibu bapa tu untuk melakukan pekerjaan dia. Lepas tu, bila anak-anak ibu bapa dah tahu tahap kepekaan dia, arahan dan keinginan anak-anak tu ditentukan dengan cara selamat dan
cara asal mereka dalam keluarga ni sehingga masyarakat dia rasa selamat lah. Bila ibu bapa tahu tahap kepekaan anak-anak tu, apa kita arahkan dia macam mana sekalipun dia akan okey sebab dia rasa dia selamat dan dia rasa disayangi oleh ibu bapa. Ibu bapa tu fahami beliau. So bila nak membentuk generasi baru yang berjaya, kita kena memandang sifat pendidikan anak-anak tersebut daripada awal. Dari kecil diasuh dengan baik ikut tahap dia dan kepekaan dia sampai biar anak tu rasa selesa dan selamat. Yahtaju al-atfal fil marhilhum awal ila mutaba'tihum wa tammiyah maharatahum al-mukhalifah wa katashafa malakatuhum fahum bijahati awalan ila tawirun malakatuhum al-wawiyah wa ta'biriyah wal salukiyah allati tashkul fi wasalah syakhsiyah kull atfal tabi'ah. So bila kanak-kanak pada peringkat awal dia dah memahati ibu bapa dulu untuk mengembangkan skill-skill yang ada pada anak-anak tersebut. Anak-anak tu dia contoh minat dia akan ikut mak ayah dia. Dia punya kemampuan linguistik, dia punya ekspresi, dia punya tingkah laku akhirnya akan membentuk kepribadian dan sifat setiap anak tu. Jadi bila dia asuh dengan baik, anak tu akan mengembang dengan baik. Kalau dia asuh dengan cara yang kurang baik, tidak berhemah, anak tu akan mungkin dia akan tertekan, dia akan membesar dengan persekitaran yang tidak sesuai. Itu saja daripada saya. Akan kawan saya akan sambungkan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nama saya Muhammad Imam Osman. Saya akan mentangkan tentang ahamiyah tarbiyatul abna. Okay. Pertamanya Allah kata dalam Quran, Al-mal, a'udzubillahi al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak ni rezeki Allah bagi. So kenapa kita perlu mementingkan tarbiyatul abna? Okey, yang pertamanya kita mengikuti ataupun mencontohi Rasulullah SAW. Macam mana kita tahu Rasulullah ni di dalam didik anak, dalam membentuk keluarga, dia ni paling terbaik. So kita sebagai seorang Muslim perlu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model. Okey, kepentingan yang kedua, sungguhnya tarbiyah anak yang betul-betul ini dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan beriman kepada Allah. Sebab apa kita kena pentingkan ini? Sebabnya kalau kita tak mendidik anak-anak ni soleh ataupun beriman kepada Allah, nanti masa depan akan melahirkan anak cucu-cucu mereka pula yang tak beriman kepada Allah. So na'udzubillah. So kita nak elakkan benda tu, so kita kena beri tarbiyah yang baiklah kepada anak-anak. Okey. Lepas tu yang ketiga, beri pemikiran yang sihat pada anak-anak kita. Tarbiyah anak ni pun kita mendidik anak-anak kita membentuk anak-anak kita untuk berfikiran dengan selamat. Kadang-kadang kita tengok anak-anak muda zaman sekarang ni jarangnya ditarbiyah, pemikiran dia orang rosak kan. Ada yang isap rokok, ada yang merempit sebagainya. So kita nak mengelakkan benda itu, kita perlu mendidik anak-anak kita daripada muda lagi, insya-Allah. Lepas tu yang keempat, mentarbiyah anak ini untuk mengelokkan akhlak mereka. Kadang-kadang kita fikir mentarbiyah anak ni dapat mengelokkan akhlak mereka saja, tapi tidak. Hanya dia akan mengelokkan sekali akhlak kita. Sebab apa? Sebab anak-anak akan menjadikan kita contoh bagaimanapun. So nak tak nak kita lah yang kena mulakan dulu. So tarbiyah anak ni untuk menjadikan anak itu lebih berakhlak mulia. Lepas tu yang kelima ataupun yang terakhir, tarbiyah anak ni ataupun mendidik anak ni dapat melahirkan pemuda-pemuda yang memahami agama. Memahami agama apa? Agama Islam lah. Sebab apa macam kita tahu sekarang, banyak ni mati ulama menyebabkan ilmu itu hilang.
So dengan mendidik anak dengan baik ni, kita insya-Allah akan lahirkan pula ulama-ulama pada masa akan datang insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, seterusnya nasa'is amma litarbiyah abna' أو بنات. لا تفرقي بينهما في إعطاء أو في اللوائح والقواعد أو في الاهتمام بالشخصية والتعليم أو غير ذلك. Jangan membezakan antara mereka dalam memberi, dalam peraturan atau dalam menjaga kepribadian dan pendidikan atau selainnya. Nasa'is litarbiyah أولاد. اختياري ألعابا مناسبة لشخصية كل ابناء والرزق على ألعاب تعليمي. Pilih permainan yang sesuai untuk kepribadian setiap anak lelaki dan fokus pada permainan pendidikan. Nasa'is litarbiyah banat. من المهم تواصل مع ابتكاء بالكلام كثيرا والسماح لها بالكلام والحكي. Penting untuk berkomunikasi dengan anak perempuan, untuk banyak bercakap dan membiarkannya bercakap dan bercakap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adzim bin Johari, nombor matrik saya 048432. Saya akan membentangkan tentang kesan sekiranya tidak mendidik anak-anak. Yang pertama, al-khawf minal al-insaniyah. Ini sayakuna limisli hazihi at-tariqah at-ta'siru al-aswa'u ala kulli tafli min khilal ru'yati kaifiyah tajmi'u al-istijabah al-bashiriyah bi istihdami al-ibadati wal ibadah. Yakni kesannya sekiranya ibu bapa tidak mendidik anak ni, anak-anaknya akan menjadi takut kepada manusia kerana anak-anak ni akan kurang bermuamalat dan beribadat bermuamalat dengan orang jika sekiranya tidak berani untuk menghadapi cabaran dan dugaan di luar sana. Yang kedua pula, al-tarbiyatu ma'a at-takhfizu al-alami. Hazihi at-tariqatu al-khati'atu fil ta'limi sataj'al al-atfal aksaru milan ila atba'u syarafahum al-mansyaghalina fil asyu'una al-alamiyah al-mahamalina fi ghurda al-hayat. Haza yaj'alu al-atfalu yahmaluna ghurdahum fil hayat. Ukulahum da'ifatu bima yakfi lil takfiri fi atjahahum hatta la syai'in takriba. Yakni jika ibu bapa mendidik anak-anak dengan dunia saja, dia akan memperikutkan hawa nafsu saja dengan sibuk urusan-urusan dunia dan lalai dalam tujuan hidup. Ini menyebabkan anak-anak akan lalai dan fikiran mereka menjadi lemah untuk tidak tahu apa tujuan mereka hidup di muka bumi ini. Yang ketiga ni, ta'kidu minal atfalu yuhibbun kullu al-mut'ah wal faqra was-sarwah wal majd ta'ti minallahi subhanahu wa ta'ala. Lizalika yajibu an nakuna daiman mumtanina lahu indama nastamta'u bi anfusina. Yakni jika ibu bapa tidak mendidik anak-anak ni akan menjadi suka mengejek orang dan dia kurang memahami jika berhadapan dengan orang dewasa ke dengan orang tua ke. Nak khabar di sini maknanya dia tak menghormati dengan orang-orang tua ke dengan orang-orang muda ke, gitulah, sebab dia kurang ilmu kan. Yang keempat pula,
istamta' bi muhatir al-alimi min an-nahayah. Yumkinuna an nara munzu at-tafulatu annahu tamta' at-ta'kidi ala at-tarkizu ala syu'una al-alimi min al-akhirah. Ala sabili al-misalu yansha'u al-atfalu bi ra'bati fi tahqiqi al-mazidi min an-nataj wa manasabi a'la wa tahqiqu li hazi al-raghabati faqad nasa al-atfal mas'ulayatahum ka khadama min subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ni dia jika ibu bapa tidak mendidik anak ni, anak-anak ni akan memikirkan kehidupan di dunia saja dan malah tidak memikirkan di akhirat, kerana jika seseorang itu tidak tahu dia ni hidup ni untuk apa, malah dia akan terikut-ikut dengan keduniaan ni. Ada dalam Quran menyebut Allah berfirman dalam Quran, wa khalaqtani aku tidak ciptakan manusia dengan jin ni melainkan untuk beribadat kepadanya. Maknanya nak khabar di sini, Tuhan ni menciptakan manusia ni bukan untuk main-main, bukan untuk di dunia je, malah untuk dekat di akhirat juga, maknanya gitu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazhadi Fitri Nazmi bin Ardi Roki. Nombor metrik saya 049129. Asya'u muhimmatun fi ta'alimi. Yang pertama murabbi. Yang kedua manhaj at-ta'limi daruri litanmiyatil fardi. Yang ketiga al-bi'ah al-jaw, al-bi'ah allati tusa'idu at-tarbiyah. Maksud yang kat sini 3 perkara penting dalam pendidikan anak. Yang pertama murabbi, yakni pendidik. Yang kedua manhaj, yakni ilmu tarbiyah yang penting dalam pembangunan diri manusia. Dan yang ketiga bi'ah, yakni suasana atau persekitaran yang membantu tarbiyah. Khulasah, yajibu an yabda'u taturun syakhsiyati kulli taflan mundu saghirihi al-aba'u bihajati ila sa'yi li tajhizi anfusihim ma'a hazmu al-abuwah wal ummata wal amumati bima fi dhalika ma'arifati wa akhlaqi hamidah wa za'mu asrati fawri. Yang maksudnya pembentukan karakter setiap anak-anak perlu dimulakan sejak usia yang awal lagi. Ibu bapa perlu berusaha untuk melengkapkan diri mereka, pakej keibubapaan merangkumi ilmu, pengetahuan, akhlak mulia serta sokongan keluarga terdekat. An-namudadu ta'limi daruriyun yumarisu al-aba'i wa yajibu an yakuna ahadil maradi' ar-ra'isiyati fi khalqu syakhsiyati nabtai dakhilu kulli taflan li'annahu muwafiqun alaihi min Allah hatta tamma tasjilahu fil li'ayuni ajal adidatin fil maadi wal hadi wal mustaqbal qadim. Model pendidikan yang dipraktikkan oleh ibu bapa dan wajar dijadikan sebagai salah satu rujukan utama dalam membentuk kepribadian mulia dalam diri setiap anak-anak kerana ia telah diperakui oleh Allah sehingga dirakamkan dalam Al-Quran buat tetapan pelbagai generasi terdahulu, kini dan akan datang. Jawharu tariqah ta'lim allati i'timadaha haula'i al-aba'i amru daruri yaltazimu bil mabadi'i asasiyati lil Islam min haitsu ajra'i fa'ali bina'u alaqah ma'allah wa ikhwanihim. Dan yang terakhir, intipati dalam kaedah pendidikan yang diterapkan oleh ibu bapa ini perlu menepati asas-asas utama dalam Islam, membabitkan tata cara yang sebenar dalam membina hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.